Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Salam malam Jumaat kepada anda sekalian. Malam ni walaupun kita sibuk siang tadi, saya lah agak banyak kerja yang buat, tapi saya menjanjikan pada diri saya malam ni nak kena tunaikan janji saya pada seorang ibu yang minta sangat saya cerita tentang ADHD. Saya akan cerita semua. Anda yang bersedia sila ambil nota sebab ramai yang boleh kita bantu kepada masyarakat yang sudah menyerah diri. Maksudnya redha kepada apa yang Tuhan bagi itu memang tepat. Tapi Tuhan juga mengatakan kita kena cari setiap penyakit itu ada ubat, termasuk ADHD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kalau yang bersedia tekan share untuk saya dan rakan-rakan sekalian supaya mereka juga dapat bantu. Ramai lagi yang memerlukan. Terutama sekali ramai yang dengar pada malam ini untuk membantu anak-anak masing-masing. Betul tak? Anak-anak atau cucu-cucu masing-masing itu memang itu satu cerita yang kebiasaan orang kata tentang ADHD. Tapi malam ini saya nak extend. Saya nak luaskan pandangan you tentang ADHD ini boleh berlaku kepada semua masyarakat, semua golongan dan semua peringkat umur. Dan juga dia boleh berlaku walaupun terutama sekali orang risau masa dia masa kebudakan tu, masa budak-budak tu, sebab selalunya mak bapak perhatikan macam mana dia develop ataupun dia membesar ataupun dia social interaksi dengan kawan-kawan kat sekolah ataupun cikgu komplain tak komplain, sebab tu jadi cerita. Tapi sebenarnya bila dah you masuk universiti pun ataupun you dah bekerja pun, ramai lagi yang ada ADHD. Bahkan kita ni yang kononnya yang dewasa ada juga yang dah ada ADHD, cuma kadang-kadang dia tak perasan ataupun orang tak perasan. Boleh? Baik, kalau begitu kita sambung. Tulis kat sini siapa yang pernah tengok budak-budak yang ada ADHD ataupun kawan yang dah dewasa ada ADHD. Kod-kod saya bercakap seorang-seorang ni apa benda lah. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Itu maksudnya attention atau attention AD, attention attention deficit. Okey, attention deficit, kekurangan pemerhatian, tak boleh fokus. Lepas tu ada masalah hyperactive, dia super aktif, disorder. So attention deficit hyperactive disorder ni adalah satu condition yang jangan you salah sangka, sebab ramai orang mengatakan semuanya disebabkan oleh keturunan. Sebenarnya keturunan terlalu sedikit sangat, walaupun kalau tak ada mak bapak ataupun atuk nenek semua yang ada ADHD, you boleh kena juga. Berarti penyakit ataupun condition ADHD ni tak perlu ada genetic factor. Ada orang ada mengatakan sampai penyakit mental pula. Itu pun salah tanggapan tu. Jadi kita nak betulkan malam ni supaya semua ibu-ibu dan bapa-bapa atau atuk nenek yang ada family yang macam ni, cuba hati terbuka, kita fokus. Apakah kriteria ataupun yang memungkinkan you nak tahu sama ada budak ni ada ADHD ataupun you sendiri ada ADHD atau tidak. Okey, ramai orang kata macam-macam lah, sampai tak boleh start kerja lah, tak boleh fokus lah, tak boleh pakai baju lah, baling-baling permainan toy dah, tak boleh dengar cakap, ambil barang tanpa dengar apa orang cakap pun dia pakai aktif, naik turun sofa, nak bawa pergi majlis tak boleh. Itu kebiasaan orang komplain, tapi itu masih lagi normal. Yang tak berapa normal ni, ni saya nak bagi tahu pada you, dan kita akan bagi 15 jawapan, insya-Allah boleh membantu yang telah orang buat kajian dan orang dah dapat jawapan pun, insya-Allah yang mana yang Tuhan bagi rezeki pada malam ni. Nombor satu, kalau you ataupun anak you, cucu you ni tak boleh ada fokus, dia tak ada boleh pay attention. Selalunya mereka ni, ingat mereka ni dia boleh pay attention sedikit waktu sahaja, terutama sekali kalau untuk kebiasaan pelajaran kat sekolah ataupun mak dia nak cakap apa, dia tak boleh lama. Paling lama beberapa saat sahaja, lepas tu dia akan ada mindanya orang panggil distracted. Dia terbawa kepada pemikiran lain. Kalau you nak tahu dalam pemikiran mereka, kajian dah dibuat, mereka ni sebenarnya pemikiran tu selalu melompat-lompat.
tak pernah statik. Tengah dia dengar cakap kita macam ni, tak sampai seminit dua kang dia dah fikir. Pagi tadi dia makan apa, lepas tu petang tadi dia jumpa siapa, nanti malam nak tidur pukul berapa, macam-macam. Lepas tu dia fokus pula besok nak meeting macam mana. Atau budak sekolah tadi dia dah fikir tentang baju, tentang kain, tentang rumah, tentang permainan dia. Tetapi kalau dia dapat benda yang dia suka, okey, dengar, kalau dia dapat benda yang dia suka, bukan kata 5 minit, 5 jam pun dia boleh duduk. Kalau tak percaya, you cuba tengok benda-benda yang dia suka ni. Kadang-kadang dia suka melukis, ataupun dia suka buat fomen-fomen benda-benda, buka radio ke, ataupun kalau orang dewasa tu dia suka pergi fomen kereta ke, atau budak-budak, kita balik kepada budak-budak kan, selalunya orang risau budak-budak kan. Dia suka main barang-barang yang fokus ataupun dalam game. Dia kalau ada game kat dalam dia punya handphone ke ataupun iPad dia tu, dia boleh duduk kat situ 5 jam pun tak ada masalah. Sampai you kena gerakkan dia baru dia sedar. Sampai macam tu. So berarti attention dia orang ni sebenarnya tidak statik. Tapi ada benda yang dia suka, bagi dia akan tahan berapa lama pun. You tak boleh tarik pemerhatian dia boleh fokus. Jadi sebenarnya kalau dari sudut attention ni, dia bukan masalah yang terlalu keluar daripada ruang kemanusiaan. Sebab kita sebagai manusia, fitrahnya kita kadang-kadang ada waktu kita tak boleh fokus juga. Jadi mereka pun tak boleh fokus juga. Cuma dia punya berapa kalinya jumlah kejadian tu lebih kerap daripada kita. Kalau kita tu lupa-lupa mungkin seminggu ataupun tak boleh pay attention tu, kalau orang tegur kita pun mungkin sekali dua lah seminggu kan, tak boleh fokus lah kan. Tapi mereka tu hampir setiap hari dan mungkin setiap waktu yang mereka tidak interested. Is that clear? So kalau you pergi hantar dia pergi sekolah, kalau dia ada masalah ni, itu adalah dinamakan salah satu daripada ciri ADHD, number 1. Number 2, dia susah nak organize. Maksudnya kalau you bagi kat dia bilik, dia berterabur. Dia tak reti nak betulkan, dan dia lambat nak start. Kalau you bagi sesuatu kerja kepada dia nampak macam malas je, macam orang utara panggil macam laih je. Padahal sebenarnya dah memang dia tak rasa nak buat benda tu, dan dia tidak rasa tergesa-gesa. Dan kadang-kadang kalau tempat kerja, kalau you ada ADHD sampai bawa tempat kerja, memang bahaya. Bos lalu tangkap you. Pasal apa? Last minute baru you nak buat. Tu pun nak start tu terhegeh-hegeh. Masalah pula, bila lepas start, you tak boleh complete your job tanpa you pergi buat kerja lain. Kadang-kadang you terfokus kepada benda lain. Kadang-kadang kalau dalam kelas tu kan, bukan you tak pandai, kadang-kadang you tahu topik yang cikgu tengah tanya tu, dan kadang-kadang you angkat tangan cepat pun, sama-sama kawan lain you yang paling cepat. Tapi kadang-kadang cikgu tengah tanya budak lain tu, suruh jawab, you dah tahu jawapan, bila sampai giliran you, okey Mat, tolong jawab sekarang, tak boleh jawab, dia lupa. Jadi dia ada proses lupa benda yang baru berlaku. Short term memory-nya very bad. Okey, kita pun kadang-kadang lupa, tapi kita selalunya lupa benda-benda yang long time punya story, old story, betul tak? Dia tak. Old story dia boleh ingat. Yang new story, short term ni, baru lepas ni, katakan baru sekejap tadi, dia baru je baca 2-3 line kalau dalam exam. Dia kadang-kadang dia boleh ingat terus, tapi esok bila dia nak pergi tulis, nak exam balik, habis. Baru semalam baca dah lupa semua dah. Tetapi bila datang minggu depan, 2-3 minggu depan, kalau tercakap pasal topik yang sama yang dia belajar tu, dia boleh ingat pula balik. Bahkan kita yang biasa-biasa ni dia lupa, dia boleh ingat. You see, Tuhan bagi ADHD ni satu dugaan pada beliau sendiri, pada mereka tu yang mengharunginya. Dan you mesti ingat, mereka adalah bukan dalam ruangan yang sukarela. Dia bukan nak benda macam tu. Dia tak boleh kontrol. Is that clear? Ada sesuatu yang berlaku di dalam otak. Wire-wire dia tu dah bukan short circuit. Dia ada lagi circuit dia. Sebab tu dia masih boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh mandi semua. Tetapi kalau datang nombor 3 ni, dia ada masalah orang panggil nak habis. Susah kan kalau dia buat sesuatu kerja kan. So kalau you suruh dia buat kerja, you kena ikut dia, follow through. Kalau tidak, memang tak habis kerja dia. Seterusnya, saya kata tadi, bila dia nak tulis idea,
kalau you suruh dalam meeting ke, dalam kelas ke, suruh bagi idea, dia ada idea tapi dia macam tak boleh meluahkan apa yang dia nak cakap tu, faham tak? Dia macam ada blockage. Susah tu kan kalau nak hidup secara aman lah kan, terganggu, kesian juga. Tetapi kalau dah sampai setengah daripada mereka yang ADHD ni, dia ada temper. Tahu temper tak? Ada panas baranya. Dia sensitif pada benda yang, kalau kita tu kalau per 10 lah katakan, you kan kadang-kadang kita makan ni bunyi kan, betul tak? Okey, dia ni ataupun kawan kita kalau sebelah pun bunyi-bunyi sikit, kita habis sangat simpan di hati lah. Allah, dia ni makan bunyi gila kan, cap cap cap. Okey, tapi kalau you duduk sebelah orang ADHD ni, dia kalau dia tak boleh kontrol, dia sampai kadang-kadang dia boleh nak baling benda, faham tak? Dia macam nak hentak tangan dia ke atas meja dan sebagainya. Bahkan kalau betul-betul budak ni yang tak kontrol betul, kalau dia tak suka sesuatu tu, dia akan meronta-ronta. Dia jadi macam hot tempered lah, macam orang panas baran jadinya. Jadi kadang-kadang risau juga tengok dia buat benda-benda pukul-pukul tingkap dan sebagainya ni kan. Satu lagi, mereka yang typical, yang kebiasaan ada ADHD ni, mereka ada sleep disorder. Tahu sleep disorder? Dia disebabkan kepala dia selalu banyak benda dia memikir, dan kadang-kadang melompat-lompat pemikirannya, datang A, B, B, C, D, E, datang balik A, kadang-kadang Allahu Akbar, kesian tengok dia orang. Jadi dia tak boleh nyenyak, nak start tidur memanglah susah kan. Kalau dah tidur pun kadang-kadang terlambat tidurnya, sampai pukul 2-3 pagi pun baru nak boleh tidur. Kalau dia dah tidur pula, dia tak boleh bangun. Dia jadi macam stone lah, faham tak? Nak kejut dia tu, Masya Allah. Kalau orang yang dah kerja ada ADHD, memang selalu lambat pergi kerja. Okey, dan last kali, you kena hati-hatilah. Kadang-kadang mereka ni cara dia cakap tu, dia pakai lepas je. Sebab bagi dia tidak ada perasaan yang macam mana orang boleh feel ataupun merasai apa yang dia keluarkan tu. So kadang-kadang dia cakap pakai lepas je kan. Jadi kalau campuran ni bukan 1-2 je, kadang-kadang dia campur 3-4 karakter yang saya cerita ataupun ciri-ciri tadi. Anda kena tengok anak-anak you, kalau ada benda-benda macam ni, cuba you ikut 15 pilih yang mana sesuai untuk anak-anak you ni, maka insya-Allah nombor 1. Okey, yang sebenarnya you tunggu nombor 1 ni, betul tak? Tidak lain tidak bukan, nombor 1 ramai dah tahu, iaitu siapa boleh teka, apa you kena buat dulu, terutama sekali pada budak-budak, ya, orang dewasa pun sama. Sebab siapa yang ada ADHD, nombor 1 yang paling penting, you tengok cara you ambil makanan tu, banyak gula tak dalam hidup you. Kalau you banyak gula, that is the number 1 yang you kena buang dulu. Jadi cara nak merawat kes ADHD ni, macam you ikut diet DND lah. Kebetulan saya mengajar DND diet tu tidak membenarkan you ada gula dalam rumah you. So gula is out. So untuk ADHD wajib tak ada gula langsung. Okey. Kalau yang nak tu pun saya bagi madu ataupun gula-gula yang bukan refined sugar lah. Seterusnya, you nak kena kurangkan refined carbohydrate. Refined carbohydrate ni maksudnya karbohidrat yang dah pakai tepung banyak, seperti roti, seperti biskut, seperti benda-benda yang dah dibuat dari kelang tu, refined food tu. Nombor 2, tolak tu ke tepi. So saya dah bagi tahu kat you apa you kena buat. Kalau tolak nombor 2 ni, lepas tu ada juga case you cuba tengok anak you ataupun siapa-siapa yang family you suffering from ADHD ni, buang ataupun kurangkan gluten. Gluten ni seperti gandum kan. Kadang-kadang sampai setengah-setengah nasi pun dia allergic juga. You tengok, kalau you kurangkan bahan-bahan yang berkanji ni, yang ada gluten ni, insya-Allah kalau dia rasa ringan sikit, dia kurang aktiviti yang teruk-teruk tu, insya-Allah. Dan seterusnya juga dalam DND diet, anda harus perkenalkan pula tidak layan dari sudut makan benda-benda yang daripada ternusu. So semua jenis susu out.
Sebab didapati dalam susu dia boleh menyebabkan ada casein A1, beta casein A1 dan lactose tu dia boleh menyebabkan leaky gut. Dan leaky gut akan menyebabkan inflamasi, dan inflamasi itu boleh sampai mengganggu otak. Yang ni pun antara satu lagi teori kenapa, dan juga dah dibuat kajian pun menyebabkan boleh sampai ADHD. Lagi satu, kalau ada makanan yang berwarna, tahu makanan berwarna? Memang budak-budak kecil daripada awal 2 tahun pun dah makan benda-benda sampai lidah dah warna merah, warna purple, mengikut apa yang dia makan lah. Yang tu wajib you tolak ke tepi. Mesti ada makanan yang tak payah pewarna yang sintetik. Kalau ambil buah naga, itu semua merah, tak ada masalah lah kan. Ataupun bahan-bahan pengawet. Ataupun kalau you tengok kat label, kat belakang tu ada tulis yellow, katakan yellow 5. Ataupun katakan blue 22. Ni nama-nama bahan pewarna yang sintetik. Tolong buang lah kalau boleh. Lepas tu jauhkan mereka daripada nitrites. Tahu tak nitrites? Nitrites ni datang daripada bacon. Selalunya daripada daging. Sebab tu saya tak suruh dan tak galakkan you makan daging. Terutama sekali daging yang dah di pack ataupun dah orang panggil preserve meat. Allahu Akbar. Dia punya nitrite tu sampai boleh bawa jadi kanser pun. Tapi kita balik pada HD. Dan ujung sekali ada satu lagi nama artificial sweetener. Pemanis artificial yang bukan macam stevia tu boleh lagi. Seperti aspartame. Pernah dengar tak? Brand-brand seperti Equal, apa-apa benda-benda yang biji-biji tu, you tolong jangan biasakan. Okey, baik, kalau ini semua telah you ketepikan, itu nombor satu yang paling besar. Tapi untuk fokus supaya mendapat lihat perbezaan yang lebih cepat, cuba you cari, tulis besar-besar, B1, vitamin B1. Okey, B1 ni kalau boleh, kalau nak yang dari farmasi pun boleh, tapi sebenarnya you ambil daripada organic shop, ada nama nutritional yeast. Ada satu jenis ragi yang warna putih-putih kuning-kuning tu, dia flake. You boleh tabur dalam you punya sayur, dalam makanan seharian, you buat sebagai kebiasaan. Okey, nutritional yeast boleh makan. Okey, dia tidaklah teruk rasanya, boleh. Lepas tu nombor 3 sekarang saya nak cerita tentang nombor 1 semua yang kena tolak. Nombor 2 kita beli apa yang patut kita makan sekarang, B1. Nombor 2 B1. Nombor 3 ialah potasium. Cari makanan-makanan yang tinggi dengan potasium, seperti you tahulah kan, pisang, avokado, banyak lagi sayur-sayuran yang menghijau selalunya banyak potasium. Dan kebetulan kalau you ambil bahan-bahan makanan yang banyak potasium, terutama sekali sayur-sayuran yang hijau, termasuk buah-buahan yang banyak potasium, seperti contoh pisang dan apa saya kata tadi, pisang dan avokado. Satu lagi apa yang dinamakan jambu. Okey, jambu batu yang warna merah dalam tu. Okey, boleh. Kebetulan dia juga tinggi dengan magnesium. Jadi kalau siapa yang tingkatkan balik potasium dalam badan budak ni ataupun anda sendiri dengan magnesium, cuba you tengok you punya attention deficit tu berkurangan tak, dan hyperactivity you berkurangan tak. Baik, dah habis nombor 5. Nombor 6 sekarang B12 pula. Jadi kalau you ambil vitamin B kompleks tak salah lah, tapi cuma you kena tengok bacaan tu cukup, mesti kena ada B1, B12. B12 ni terkenal, okey, dengan kita yang suka makan benda-benda yang vegetarian atau vegan ni, dia selalunya mereka kekurangan B12. Maka elok kita tambah, beli macam mecobalamin kan, mecobamin kan, brand-brand macam tu boleh. Sebab apa, B12 ni diperlukan sangat-sangat untuk meningkatkan balik fokus budak tu, neurotransmitter. Maksudnya dia punya signal tu senang sampai untuk beri fokus. Serotonin boleh naik balik, dopamin boleh naik balik. Apa pula tu? Motosikal kat belakang. Terkejut pula saya. Okay. Alright. Nah, seterusnya. Kalau B12 tu tak cukup, nanti you dapat tahu budak-budak ni walaupun hyperaktif, tapi dia cepat fatigue. Dia cepat letih lepas dia buat sesuatu benda yang dia hyperaktif tadi. Lepas tu dia juga lebih cepat letih.
Okey, seterusnya, you kena make sure dalam B kompleks itu ada B6, sebab B6 terkenal untuk beri fokus. Selalunya orang yang tak cukup B6, padahal dia cuma tak cukup B6 ataupun B1 tadi, jangan-jangan kat sekolah dah label dia sebagai ADHD. Tapi kalau siapa pandai bagi, doktor pandai bagi balik vitamin D, dia akan kurang. Sebab B6 kalau tak cukup, yang tu yang jadi hyperaktif. Sebab dia tak boleh concentrate. B1, saya dah kata tadi, juga membantu untuk mengurangkan masalah high sugar. Maksudnya kalau orang yang high sugar, maklum saja kan, dia hyperaktif kan. Dia jadi restless. Dia tak boleh duduk diam diri, dia fidgety. Orang tengok budak-budak ni sekejap je dia dah nak ronta-ronta nak keluar. Mak dia tak boleh pegang dia lama-lama. Kalau kat supermarket tu jenuh nak ikut dia kan. Ni sebab B1 tak cukup. Dan kalau dia tidur pun dia jadi irritable. Macam resah je tidurnya. Dan kita habiskan dengan vitamin B ni, pastikan ada B3. B3 adalah terkenal untuk menjaga memori. Ingat tak tadi, memori budak-budak ni selalunya yang short term saja. Short term bermasalah, long term dia okey. So kita nak samakan, boleh ingat yang short term tu lebih mustahak, so B3. Dan kalau dia jangan kena matahari, ramai budak-budak sekarang dah takut keluar rumah dan sebagainya. Bukan pasal PKP saja, hidup biasa pun asyik pakai iPad, asyik tengok game saja. Itu menjadi masalah besar. Pasal apa? Dia tak cukup vitamin D3. Alright. Tinggal sikit lagi, sebahagian lagi yang you perlu ingat. Nombor seterusnya ialah nombor 10, kalau boleh cari makanan yang banyak serat. Sebab tu nasib baik kalau you ikut D&D diet, lagi sekali Tuhan bagi rezeki untuk kita, dia perlukan banyak fiber, serat dan banyak apa? Serat dan benda-benda yang macam buah-buahan yang banyak serat ataupun sayur-sayuran. Benda-benda macam tu bagus untuk meningkatkan makanan kepada prebiotik dan probiotik. Dan kalau you malas nak makan benda tu, make sure you ambil fiber up. Kan saya selalu recommend pada you saya fiber up. Dan kalau fiber up pun tak ada naik semangat lagi, budak tu masih lagi tu, you mesti kena ambil nota ni please. Please call admin saya, minta D&D second brain. Selalunya saya tak cerita second brain ni, tapi malam ni kesian sangat pada ibu yang telefon saya suruh cerita ADHD tu. Selalunya dia perlukan bantuan second brain. Dalam second brain ni, dia ada banyak bahan-bahan yang macam tadi kan, vitamin yang diperlukan. Kadang-kadang makanan tak sempurna. Maklum sajalah zaman sekarang ni, nama je makan tapi entah apa yang kita absorb. So kita perlukan second brain tu ada lebih kurang 8 ke 9 bahan yang untuk meningkatkan balik dan mendetokskan bahan-bahan yang toksik yang kadang-kadang terlekat dalam badan-badan sel-sel kita yang begitu toksik sekali. So second brain is very famous. Kalau anda tak suka fruits and veggie, tolong make sure second brain is your pertolongan yang seterusnya. Ada orang menggunakan essential oil. So kalau you rajin main dengan aromaterapi, ada 4 yang boleh membantu anak you tidur. Kadang-kadang kesian dia kan, you sayang pada anak you, betul tak? Jadi you buat apa yang perlu. Kadang-kadang you boleh urut dia sikit dengan minyak-minyak ni, atau you boleh buat diffusion. Yang steam tu keluar tu, you masukkan, tulis ya. Yang top sekali namanya Vedever, Vedever. You Google lah Vedever ni ada. Nombor 2 rosemary, yang bagus nombor 3-nya cedarwood, dan nombor 4 lavender. Saya ulang, Vedever, rosemary, cedarwood dan lavender. You boleh buat 4 sekali pun boleh. Ambil 2 drop. Lepas tu you bubur minyak kelapa ke atau VCO ke atau minyak olive ke sebagai carry, atau sacha inchi oil pun tak apa. You buat apa? You urut kat bahagian belakang dia, belakang telinga kat sini kan, bagi dia lega sikit. Okey, kita ada lagi 3 saja, nombor 4 lagi, sorry. Nombor 12, banyak main dengan MCT. MCT tu maksudnya apa? Medium chain triglyceride. MCT ni famous dalam minyak kelapa dara. Sebab tu saya buatkan Lorix untuk baby, untuk anak-anak kecil.
very powerful untuk menggantikan tenaga yang terlalu banyak dia hilang sebab dia aktif. So kita ganti namanya DND Lorix. Kalau kanak-kanak, you boleh ambil yang kanak-kanak punya, kalau tak ambil yang dewasa. Okey, namanya Lorix. Asalnya daripada perkataan monolaurin yang ada dalam virgin coconut oil. Baik. Nombor 13, kalau lupa apa pun malam ni saya cerita, you type balik DND diet, ikut balik daripada pagi sampai malam, terutama sekali orang dewasa. Kalau tak mau sangat dengan ubat atau vitamin apa pun, ikut saja diet. Air, buah, sayur, malam puasa tu, insyaAllah Tuhan akan bagi petunjuknya nanti. Yang penting, nombor 14, jangan lupa exercise, berpeluh. Okey, kalau tak mau sekali-sekali tu boleh buat sauna, asalkan seminggu 3 kali tu mestilah bergerak badan yang agak lebih, orang kata apa, sampai berpeluh-peluh lah juga kan. Sebab perpeluhan tu meningkatkan endorfin. Endorfin tu akan menenangkan sikit jiwa yang terlalu serabut kadang-kadang. Baiklah, kita tutup cerita. Terkenal di seluruh dunia, siapa yang ada ADHD, semua zaman dulu bagi minyak ikan. Pasal apa? Minyak ikan adalah terkenal dengan omega 3, sebenarnya omega 3 saja yang difokus. Tapi yang penting omega 3 dan omega 6. Malangnya sekarang ikan dah tak direkomend minyak ikan tu, sebab you dah tahu saya selalu cerita ada bahan-bahan toksik di laut dan sebagainya. Maka kebetulan kan saya kata tahun lepas Tuhan bagi tu, saya tak tahu kenapa, tapi setiap kali saya cerita tentang sacha inci tu memang ada je terkena dia punya manfaat. So malam ni number 1 dalam semua rawatan alternatif, namanya ialah omega 3. Jadi omega 3 yang terbanyak, yang organik sekali ialah namanya sacha inci. Jadi RX sacha inci 369 tu memang Tuhan bagi rezeki cukup cantik. So please, dia terkenal untuk menghilangkan rasa psikosis pada budak-budak ni. IQ dia boleh ditingkatkan melalui omega 3 dalam RX sacha inci ni. Dia mengkontrolkan 173 jenis genes dan meningkatkan dopamin, serotonin, dan juga dia menjaga neuron. Faham ya? Dan ujung-ujung sekali dia memberi balik kuasa untuk you fokus. Tak payah ceritalah kegunaan lain apa tu sacha inci tu, sebab kita kan malam ni fokus kepada apa tu dinamakan ADHD. So tolong jangan malu cerita pada kawan you semua. Saya ucapkan ibu yang telefon dan PM saya tu, saya boleh nampak muka dia macam tulisan, cara tulis pun macam menangis dan merayu-rayu. Saya mengharapkan saya dah jawab. Sebagai mewakili ibu tadi, sebagai mewakili ramai lagi rakyat kita yang sengsara tanpa ada pilihan. So malam ni cukup dulu, saya memberi anda 15 pilihan. Semoga malam Jumaat ni mendapat berkat. Saya doakan kepada anda sekalian supaya semuanya satu keluarga sihat walafiat. Semoga anda dalam keadaan yang selamat, dijauhi oleh semua virus-virus dan sebagainya ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagi share sekali lagi boleh tak sebelum you pergi? Tekan like, tekan love, sebab love tu merupakan satu simbol kepada kita yang tak bertemu dengan orang sakit. Kita mendoakan kepada mereka. Bismillah lagi sekali, alhamdulillah juga. Maka kita malam ini sudah dapat lagi satu ilmu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.